Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 subjek PPA 3173 akan menerangkan sedikit tentang kempen yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami iaitu yang bertajuk Save Our Beach. Pada fasa pengenalan, kami akan menerangkan apa itu pantai. Pantai merupakan pengumpulan pasir-pasir atau kerikil yang diangkut oleh air laut. Pantai dapat dibahagi sebagai pantai kerikil, pantai pasir kasar dan pantai pasir halus. Terdapat banyak pantai yang cantik di seluruh negara, termasuklah Malaysia. Kita mempunyai hampir 900 pulau yang disebarkan di kedua-dua belah semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah dengan garis pantai yang lurus lebih daripada 5,000 km. Oleh itu, pantai-pantai di Malaysia mempunyai banyak destinasi percutian yang sesuai dengan selera dan bajet pengguna. Latar belakang kempen Save Our Beach merangkumi matlamat kempen, strategi dan taktik, demo tentang penjagaan pantai melalui video yang diupload di YouTube kami, impak kepada masyarakat dan alam sekitar, dan akhir sekali ialah responden daripada para peserta yang mengikuti kempen ini. Matlamat kempen Save Our Beach adalah untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan sumber alam yang sedia ada serta mempertahankan kelestariannya untuk kesejahteraan sejagat. Selain itu, matlamat kempen ini juga untuk memberikan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat secara umum. Seterusnya, menyemai sifat mulia toleransi dan muafakat dalam melahirkan insan yang berkualiti serta mampu menyumbang kepada negara juga di antara matlamat kempen yang kami laksanakan. Matlamat yang terakhir ialah untuk meningkatkan kesedaran akan tanggungjawab sosial di samping mengukuhkan hubungan ukhuwah di antara kita semua sebagai rakyat Malaysia. Bagi strategi dan taktik kempen pula, kami telah menyebarkan poster berkaitan kempen atau faktor-faktor yang menyumbang kepada pencemaran laut. Poster ini telah kami siarkan di sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Video demo yang dihasilkan tentang penjagaan pantai ini menyentuh topik kepentingan dalam menjaga pantai. Orang ramai yang berminat dengan kempen alam sekitar merupakan target responden utama kami untuk mengkaji kajian yang dijalankan ini. Instrumen yang digunakan bagi mengkaji kajian ini ialah Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp dan diisi sendiri oleh responden. Google Form ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A mengenai maklumat jantina dan umur, bahagian B pula mengenai soalan pendapat responden tentang keadaan pantai pada masa kini, dan bahagian C mengenai tahap keprihatinan alam sekitar dan kepuasan responden tentang video yang ditayangkan di platform YouTube. Selain itu, impak kepada masyarakat dan alam sekitar, iaitu responden yang mengikuti program ini akan dipaparkan beberapa poster yang berkaitan dengan alam sekitar, terutamanya tentang keindahan pantai yang bersih, serta poster tentang keburukan tidak menjaga keindahan pantai dan kesannya terhadap sumber alam sekitar, terutamanya kehidupan laut. Selain itu juga, kempen ini berpotensi untuk mewujudkan lebih ramai manusia yang memberi penekanan terhadap alam sekitar. Dan pantai yang bebas daripada sampah juga memberi manfaat kepada kehidupan air. Selain itu, dalam aktiviti kempen lestari terdapat 4 bahagian. Yang pertama, jadual pelaksanaan. Yang kedua, anggaran belanjawan. Yang ketiga, peserta sasaran. Dan yang keempat, perancangan mendapatkan maklum balas kempen daripada peserta kempen. Di samping itu juga, dalam jadual pelaksanaan terdapat 4 bahagian. Pelaksanaan yang pertama, mewar-warkan kempen kepada masyarakat. Pelaksanaan yang kedua, penyediaan form untuk responden, iaitu pendaftaran. Pelaksanaan yang ketiga, dapatkan pemahaman asas responden terhadap isu, iaitu pada hari kempen. Pelaksanaan yang keempat, memberi taklimat atau penerangan isu dan penyelesaian. Anggaran belanjawan tidak disenaraikan berikutan tiada pengeluaran sebarang bentuk belanjawan kerana kempen yang akan dilangsungkan ini adalah secara atas talian.
borang soal selidik yang akan digunakan semasa sesi menjawab soalan sebelum dan selepas juga tidak menggunakan sebarang belanjawan seperti kertas dan sebagainya. Malah, borang ini hanya melalui atas talian juga sebagaimana video yang akan ditayangkan pada tarikh yang telah ditetapkan. Kempen yang akan dijalankan ini dihadiri oleh peserta daripada pelbagai golongan masyarakat. Antara golongan peserta yang akan turut bersama bagi menjayakan kempen berbentuk sukarelawan ini ialah masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas dan tiada had bilangan peserta. Perancangan mendapatkan maklum balas kempen daripada peserta kempen terbahagi kepada 2 kategori, iaitu sebelum dan selepas. Kategori sebelum, borang soal selidik diberikan sebelum responden menonton video yang akan ditayangkan di YouTube pada tarikh yang telah ditetapkan. Di dalam borang tersebut, terdapat 10 soalan yang berkaitan pengetahuan asas responden terhadap isu berkaitan kempen yang akan dijalankan. Kategori selepas, borang soal selidik akan diberikan selepas responden menonton video tersebut. Di dalam borang ini, disediakan beberapa soalan yang berkaitan apa yang mereka dapati selepas selesai menonton video yang ditayangkan. Dalam hasil dapatan projek ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah menyatakan maklumat diri responden. Kajian tentang jantina daripada 50 responden mempunyai 76%, iaitu 38 orang responden iaitu perempuan, manakala responden lelaki mempunyai 24%, iaitu 12 orang. Dapatan kajian umur responden menunjukkan kesemua responden iaitu 50 orang responden yang mengikuti kempen Save Our Beach dan menjawab soalan yang disediakan adalah dalam lingkungan umur antara 18 hingga 27 tahun. Bagi kajian tentang tempat tinggal responden, 34% orang responden iaitu 17 orang terdiri daripada negeri Kelantan. Responden daripada negeri Perak terdapat seramai 7 orang responden iaitu 14%. Bagi negeri Terengganu, Selangor dan Pahang terdapat 6 orang responden iaitu 12%. Negeri Kedah pula terdapat seramai 4 orang responden iaitu 8%. Negeri Sembilan pula terdapat sedikit responden yang menyertai kempen ini iaitu 6% seramai 3 orang responden. Negeri Wilayah Persekutuan terdapat seorang responden sahaja iaitu 20%. Bagi kajian tentang pekerjaan responden, kalangan pelajar adalah sebanyak 40 orang daripada 50 orang responden yang mewakili 80%. Selain itu, terdapat juga seramai 3 orang responden mewakili 6% responden yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai pekerjaan. Responden yang bekerja swasta dan suri rumah mempunyai 2 orang responden iaitu 4%. Seterusnya ialah bahagian B, iaitu pengetahuan kempen. Okey, berdasarkan gambar rajah, kami mendapati sebanyak 72%, iaitu seramai 36 orang responden telah menjawab kesemua di atas, yang mana merangkumi isu sampah di kawasan pantai, ekosistem yang terjejas dan penyu tercucuk straw. Diikuti seramai 9 orang responden yang telah memilih jawapan sampah sarap di kawasan pantai dan seramai 5 orang responden yang memilih jawapan ekosistem terjejas, manakala sifar responden memilih penyu tercucuk straw.
Okey, yang kedua ialah berdasarkan pengetahuan, apakah penyebab kepada isu-isu pencemaran pantai. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa seramai 32 orang responden telah memilih kesemua di atas bagi soalan penyebab kepada pencemaran pantai, iaitu merangkumi kepada kesan daripada sektor pelancongan, kesan daripada pembuangan sampah dan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Tetapi peratus kepada masyarakat yang tidak bertanggungjawab sebanyak 22%, iaitu 11 orang responden, diikuti dengan 8%, iaitu seramai 4 orang responden kesan daripada pembuangan sampah, dan seterusnya 6% diikuti 3 orang responden, iaitu daripada kesan sektor pelancongan. Okey, rajah seterusnya ialah menunjukkan kepada ancaman kepada manusia berikutan pencemaran pantai. Okey, seramai 42 orang, iaitu 84%, memberikan jawapan bahawa pencemaran pantai sangat bahaya kepada manusia seperti penyebaran penyakit. Walau bagaimanapun, terdapat 5 orang, iaitu 10% daripada mereka tidak tahu kesan daripada pencemaran pantai terhadap manusia. Seterusnya sebanyak 4%, iaitu 2 orang yang mengatakan bahawa tiada ancaman sekiranya pencemaran pantai berlaku. Hal ini kerana mereka menyatakan pencemaran adalah sesuatu kebiasaan. Okey. Seterusnya terdapat 1 orang responden yang mengatakan bahawa pencemaran pantai juga memberikan ancaman kepada pertambahan sumber laut. Hal ini terjadi apabila terlalu banyak sampah sarap dibiarkan tanpa keprihatinan masyarakat kita pada masa kini. Seterusnya, pada soalan apakah kepentingan penjagaan pantai terhadap ekosistem, terdapat seramai 45 orang merangkumi 90% menjawab menjaga ekosistem daripada kepupusan. Seramai 3 orang merangkumi 6% responden memilih jawapan mewujudkan pencemaran bau hasil daripada pembuangan sampah sarap. B. Bagi jawapan tidak mementingkan kesihatan manusia, iaitu A, dan menjadi tempat pembuangan sampah sarap pula masing-masing seramai 1 orang, iaitu 2% respon. Pada soalan yang kelima, apakah kesan terhadap ekosistem laut apabila isu-isu tersebut berlaku? Sebahagian besar daripada 50 orang responden telah menjawab C, iaitu pencemaran laut, yang menjadi kesan paling tinggi terhadap ekosistem, iaitu seramai 44 orang responden merangkumi 88%. Selain itu, 5 orang 10% responden yang menjawab semua spesies akuatik selamat, iaitu A. Bagi jawapan B, iaitu ekonomi meningkat pula, hanya seorang responden yang menjawab. Seterusnya, soalan yang keenam, iaitu apakah tindakan sewajarnya apabila isu-isu seperti di atas berlaku? Seramai 46 orang merangkumi 92% bersetuju untuk mengambil tindakan bagi mengurangkan penggunaan plastik di kawasan pantai. Seramai 3 orang, 6% responden hanya mendengar sahaja isu ini, dan 2% merangkumi seorang sahaja dari kalangan responden yang memberi jawapan untuk tidak berbuat apa-apa. Pengetahuan am yang seterusnya iaitu apakah punca berlakunya pencemaran di pantai. Berdasarkan rajah yang dipaparkan, sebanyak 94% iaitu 47 individu mengatakan hasil daripada pencemaran pantai adalah daripada bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan yang dibuang sesuka hati. Terdapat juga perbezaan 2% dengan sikap suka menjaga kebersihan di pantai dan 4% yang mempunyai perasaan sayang akan pantai dan kehidupan laut. Persoalan yang seterusnya, berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan agensi penguatkuasaan dalam menjaga kelestarian laut.
Raja menunjukkan 72% bersamaan 36 orang telah memilih Jabatan Perikanan Malaysia sebagai agensi yang menguatkuasakan dalam menjaga kelestarian pantai. Manakala 16% iaitu bersamaan 8 orang yang masih tidak tahu antara agensi yang terlibat dan selebihnya 6% bersamaan 3 orang yang menyatakan RISDA dan Persatuan Nelayan Malaysia merupakan agensi penguatkuasaan dalam menjaga kelestarian laut. Kebersihan pantai sering anda persoalkan, tetapi pernahkah anda mengutip sampah di pesisiran pantai? Raja ini dapat menjawab soalan anda. Berdasarkan raja, 60% pernah mengutip sampah di pesisiran pantai untuk menjaga kebersihan pantai dan menjaga alam semula jadi. Manakala 26% yang mana hanya kadang-kadang untuk berbuat demikian dan 14% tidak pernah mengutip sampah di kawasan pantai. Jadi, apabila 60% daripada 100% mengutip sampah di pantai, ini menunjukkan komuniti di Malaysia sangat peka dengan kebersihan yang mana kita dapat lihat peratus komuniti yang berjaya mengutip sampah di kawasan pantai. Jadi, sesuailah slogan yang diletakkan di kawasan pantai, bersih lautku, indah pantaiku, yang sering diperkatakan oleh masyarakat tentang pantai-pantai yang ada di Malaysia. Akhir sekali, persoalannya iaitu apakah tindakan sewajarnya apabila isu-isu ini berlaku di pantai tempat tinggal anda? Yang pertama, hanya dengar sahaja isu tersebut. Yang kedua, kurangkan penggunaan plastik di kawasan tersebut. Dan yang ketiga, tidak berbuat apa-apa. Raja menunjukkan kurangkan penggunaan plastik di kawasan tersebut memiliki peratusan yang tertinggi, iaitu 94% bersamaan 47 orang daripada 50 orang memberikan jawapan tersebut. Manakala 4% bersamaan 2 orang mengatakan untuk hanya mendengar sahaja isu ini berleluasa dan seterusnya. Yang ketiga, tidak berbuat apa-apa memiliki peratusan yang terendah. Keadaan ini menunjukkan responden terhadap pencemaran pantai didapati majoriti memberikan jawapan positif. Keadaan ini mengatakan faktor sikap yang sangat membantu masyarakat dalam penjagaan pantai memberikan teladan yang baik kepada negara jiran maupun negara sendiri. Ini dapat lihat dengan jelas hanya beberapa kelompok sahaja yang tidak mengambil berat dan tidak memberikan kerjasama dalam penjagaan pantai dengan menyatakan tidak berbuat apa-apa dan tidak tahu memiliki peratusan yang terendah. Bahagian C, tahap kesedaran kempen. 29 orang responden dari keseluruhan responden iaitu seramai 50 orang sangat setuju bahawa mereka berasa kecewa dengan isu yang terjadi pada pantai di serata dunia. Seramai 21 orang responden hanya setuju bahawa mereka kecewa dengan isu yang melanda pantai dan tiada responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju berkaitan isu yang terjadi kepada pantai di seluruh dunia ini. Seramai 17 orang responden yang sangat setuju bahawa isi kandungan dalam video yang disediakan memberi kesan positif terhadap mereka. 31 orang dari 50 orang responden hanya bersetuju bahawa video kesedaran berkaitan kebersihan pantai yang disediakan memberi kesan positif terhadap diri mereka melalui tontonan dan isi kandungan yang ada dalam video tersebut. Hasil kajian juga menunjukkan tiada responden yang tidak bersetuju ataupun bilangan yang tidak mendapat kesan positif adalah sifar. Seramai 34 orang responden yang sangat bersetuju berkaitan ekosistem laut akan bertambah baik sekiranya pengguna pantai menjaga kebersihan pantai. Seorang responden yang menunjukkan data tidak bersetuju bahawa jika pantai dijaga oleh penggunanya, maka ekosistem laut juga akan bertambah baik. Selebihnya, 15 orang lagi responden mendapati bahawa menyatakan mereka hanya bersetuju dengan soalan yang diajukan berkaitan pendapat mereka tentang kesan yang mampu mempengaruhi ekosistem laut. Seramai 30 orang responden yang akan menyertai mana-mana aktiviti pembersihan pantai sekiranya dianjurkan. 2 orang responden menunjukkan data tidak akan menyertai mana-mana aktiviti pembersihan pantai. Selebihnya iaitu 15 orang responden masih tidak dapat pasti untuk mengikuti atau tidak mengikuti aktiviti sebegitu. Seramai 30 orang responden yang sangat setuju dan 18 orang responden yang hanya setuju. Tiada responden yang merasakan bahawa dirinya tidak bertanggungjawab terhadap kebersihan pantai selepas menonton video yang disediakan dalam kempen Save Our Beach.
Kesimpulannya ialah kesemua individu bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan pantai yang ada di serata dunia ini. Akhir sekalinya adalah kesimpulan. Kempen kami iaitu Save Our Beach telah berjaya dilangsungkan pada 8 Disember 2020 pukul 10 pagi hingga 10.45 pagi. Setelah dilangsung kempen ini, kami telah menerima maklum balas daripada golongan lapisan yang berbeza. Hasil dapatan kami melalui bahagian A dan B, sebahagian besar responden dapat menjawab jawapan yang betul. Dengan maklum balas ini, kami mendapati bahawa masyarakat Malaysia menyayangi pantai tempatan. Tahap kesedaran kempen. Kami menerima kebanyakan responden setuju dengan apa yang disoalkan. Jawapan responden ini membuatkan kami berasa gembira apabila mendapati responden yang setuju dengan kenyataan. Kempen Save Our Beach perlu diadakan berkala supaya masyarakat dapat melihat keadaan pantai yang terkini. Dengan ini, kita dapat menurunkan kes-kes pencemaran pantai yang dipaparkan melalui media massa. Lampiran. Kempen Save Our Beach dilakukan di atas talian iaitu melalui platform YouTube. Kempen ini berjaya dilakukan pada 8 Disember 2020 pada pukul 10 pagi hingga 10.45 pagi. Ketua projek kempen ini memaklumkan para peserta dalam grup WhatsApp secara detail untuk memudahkan perjalanan kempen seperti berikut. Video kempen Save Our Beach telah dimuat naik di platform YouTube. Video ini merangkumi kesan, akibat dan cara mengatasi masalah pantai yang berleluasa. Manakala link YouTube seperti berikut. Sekian, terima kasih.